Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, makasih pada tuan pengacara majlis sebentar tadi. Yang saya kasihi tuan imam, tuan kuasa, pegawai masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatidah. Tidak dapat saya nak sebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan semua yang hadir, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, senantiasa di dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk di kalangan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah kerana pada malam ini dengan izin Allah, tidak ada daya, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya, tak ada kekuatan kita ini kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak, yang mampu menemukan kita pada malam ini. Malam ni kita masuk pada hari yang ke-16, malam yang ke-17 dalam bulan Syawal 1444 Hijriah. 17 hari dah, 17 malam dah kita berpisah dengan Ramadan. Madrasah Ramadan baru-baru ni dia mengajar kita erti keimanan. Dia mengajar kita erti ketakwaan pada Allah. Dia mengajar kita erti pengabdian diri pada Allah. Maka ketika kita teringat sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu mereka minta pada Nabi, seandainya Allah izinkan semua hari-hari dalam satu tahun itu adalah Ramadan. Saya sebut mudah je tuan-tuan, banyak yang kurang hari ni. Sepi tadi kuliah duha di Parit Buntak pagi tadi, di satu pusat pengajian. Bulan Ramadan disebut oleh pengurusi pusat pengajian tu, dia sebut kalau boleh Ramadan tu sehari paling kurang dana yang dia duk cari ni paling kurang 1,000, 1,500. Kalau boleh hari-hari 1,000, 1,500 hari-hari. Kalau hari Jumaat lebih. Satu Syawal dia kata nak dapat 50 pun payah dah. Tu dari sudut sedekah. Kalau nak kira ibadat kita hari ni pun bukan makin kuat, makin lemah. Kita mula kembali kepada dunia sebenar kita.
Kata ulama, kalau kita kaji balik sebelum Ramadan kita dulu tak berapa gemak sangat mai semayang berjamaah, tak berapa gemak sangat duduk dalam majlis ilmu, tak berapa kenal sangat buat solat-solat sunat. Masuk Ramadan pakat berubah jadi baik belaka. Tapi tengok bukan pada Ramadan itu, tengok selepas Ramadan. Kata ulama, andai kata Ramadannya itu baik, keluar Ramadan ia kembali kepada perangai lama, kejahatan lama, sikap lama, maka sebenarnya Ramadannya belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebelum Ramadan tak apa nak bagus, masuk Ramadan jadi bagus, keluar Ramadan kuih bagus, ini tanda-tanda Allah menerima Ramadannya yang lalu. Jadi kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila teringat pasal apa sahabat boleh minta kat Nabi nak jadikan setahun itu Ramadan semua, inilah sebabnya tuan-tuan, iman kita semakin hari semakin lemah. Baginda Nabi SAW meriwayatkan wa annal iman yazidun wa yanqus. Riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari mengatakan hadis sahih, iman yang ada pada diri kita setiap masa dia boleh menurun, dia boleh menaik. Datang seorang sahabat Ikrimah bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ayuza'ul iman ya Abu Hurairah, adakah iman ini dia boleh terlepas terus daripada seseorang itu? Tadi Nabi sebut ada ketika dia naik, ada ketika dia turun. Maka tanya Ikrimah anak kepada Abu Jahal. Tuan-tuan jangan pelik, dulu ni Abu Jahal musuh. Berkat doa Nabi tak boleh kepada ketuanya, barangkali boleh jadi kepada anak cucunya beriman kepada Allah. Kisah Taif menggambarkan doa tu penting. Tuan-tuan, hari ini saya nak bagi tahu, kita jangan lupa untuk terus berdoa kepada golongan-golongan yang anti Islam pada hari ini. Terus berdoa. Kalau kami di Pulau Pinang hari ini, masjid-masjid dah mula disekat sedikit demi sedikit. Saya mai dari Penang, duduk di Penaga, bertugas di Kuala Batah, Masjid Falah Badawi. Nah, pagi tadi patut kuliah duha Tuan Guru Ustaz Siddiq Nur. Dia telefon kata kena batal. Akan datang kuliah Ustaz Fawaz Makjan di Masjid Abdullah Fahim Habsak tu, batal. Mana ustaz yang ada cenderung nak ganggu kerajaan negeri ya? Batal habis. Kita ingat tuan-tuan, kita sekarang pada zaman yang Nabi kata Islam akan kembali dagang. Ni zaman kita. Masjid Surau dah mula dah. Waktu saya ziarah Tuan Guru Ustaz Muttalib Ma'ruf, dia ada agak dah, dia tak. Waktu saya buat, dia kata Yayasan An-Nadhah ni, dia kata satu masa nanti masjid pun tak boleh piah. Masjid tak boleh nak mengajak dah, surau tak boleh mengajak dah. Dia kata lah kali aku mengajak tempat aku sendiri. Nah, tak ada siapa kacau. Nah, saya cerita benda yang berlaku tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata saya ni parti mana, tak ada sebut mana-mana pun. Tak lagi pandai-pandai duk kata main kempen, tak ada. Kita nak sebut hak Nabi kata dulu tu dagang, hari ni jadi dagang balik. Orang nak mengaji pun jadi tak boleh. Orang nak mengaji pun makin kurang. Tuan-tuan tengok malam ni cukup dah. Try tengok, baru ni Ramadan sempat saya pi tuan-tuan punya uptown di Kulim ni. Merejut orang. Malam ni kuliah maghrib, orang tak berminat. Waktu Baba S panjang mari ke tempat saya ucap mukadimah macam Tuan AJK kita tadilah. Saya kata Baba mari dari petani, kita nak pergi ngaji dengan Baba lah apalah. Baba kata kat saya, betul apa kata tu Imam. Kuliah tambah buka kitab Turat, mari tutup guru, orang tak minat. Ada ceramah hak gelak-gelak orang mau. Ni hak saya duk cerita lagu ni pun orang kan minat ingat ni ustaz ni apa barang ni duk pergi cerita pula isu-isu lah ni lah. Dia jadi tak suka hak betul ya.
Tapi kalau mai duk buat lawak gelap geletek bi geletek tang tu hak tu dia mau. Baba sendiri kata mari ke pengajian kitab saja orang tak berapa nak berahi dah lah ni. Orang tak minat dah. Try tengok buat ada menyanyi-menyanyi sikit, panggil artis-artis menyanyi, orang mai kelang kabut. Jam jalan, ingatkan pasal apa? Pasal nak beratok parking, nak cari tempat parking, boleh pergi jumpa artis depan-depan. Zaman kita berlaku dah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda akhir zaman berlaku belaka dah. Orang nak buat baik hari ni tuan-tuan sekat belaka. Orang nak buat benda hak seronok-seronok, masak-masak, jamuan-jamuan tak apa. Nak cakap bab agama aja dandan tak boleh. Macam itulah Nabi berada di Mekah dahulunya. Berapa lama Nabi duduk di Mekah orang tak terima dia? 53 tahun. Sebab tu kata guru kami, seorang doktor, Dr. Maghfirah, dia mengatakan kita ni tuan-tuan kena rajin duduk dalam majlis ilmu. Kena rajin duduk dalam majlis zikir. Kerana dalam majlis ilmu itu nazalat alaihimus sakinah, dia akan turun ketenangan bagi orang yang hadir dalam majlis ilmu. Orang yang hadir dalam majlis ilmu juga para malaikat melabuhkan seluruh sayapnya dan memohon kepada Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampun dosa fulan ni ya Allah. Selagi mana? Selagi dia duduk dalam majlis ilmu, selagi itulah malaikat minta pada Allah ampunkan dosanya. Dan Allahumma ighfir lahu warhamhu, dan malaikat minta pada Allah rahmatilah si fulan itu ya Allah. Tuan-tuan bayang tengok sahabat Nabi yang duduk dengan Nabi, mereka digelar sahabat Nabi. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang hidup di zaman Nabi, tapi dia tak pernah duduk bersama dengan Nabi, tak pernah bertemu dengan Nabi, tak pernah duduk dalam halaqah majlis Nabi. Dia tak digelar sahabat, dia digelar tabi'in. Kerana apa? Kerana tak duduk dalam halaqah dengan Nabi je. Dia tak selevel dengan sahabat, dia digelar tabi'in. Siapakah orang itu? Uwais Al-Qarni. Dan tengok, nak abang kata halaqah ilmu ni sangat penting. Kalau hari ni kita nak suburkan majlis ilmu, ada golongan hari ni tuan-tuan memang kerja dia nak tukang bagi monti ustaz tu, nak tukang bagi orang ni, jangan duk main dah buat habis duit panggil ustaz-ustaz kuliah. Golongan ni tuan-tuan di akhirat anjing lah jawab. Orang nak mengaji tiba-tiba hang jadi penyekat-penyekat dia. Saya pelik tuan-tuan orang ni, orang Islam, tapi dia tak suka majlis ilmu. Sebab apa? Ustaz-ustaz akan cerita hak betul-betul Islam dia tu, tapi dia tak suka orang tu boleh ustaz tu main cerita hak benda betul. Dia suka biar orang jadi bodoh belaka. Orang nak cerita neraka dia takut, orang nak cerita syurga dia jadi takut. Dia bimbang pasal apa? Pasal dia buat benda salah. Hei, kalau hang buat kerja betul, hang beranilah. Hang nak takut apa? Ustaz-ustaz mai bukan ajak orang sesat, syirik pun. Nak cerita, kita jalan kita ni tuan-tuan, yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 175, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini, kata Allah, tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu kita di atas dunia hari ini tuan-tuan. Dunia. Jadi puak-puak hari ini sebahagian mereka tertipu dengan kesenangan dunia. Kalian sanggup nak jawatan, kalian buatkan orang begini, kalian sanggup membuatkan orang tak mengaji. Padahal Nabi dulu bagi tahu kat sahabat Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, kamu lalu satu tempat, kamu tengok ramai orang di sana dalam majlis zikrullah, kamu berhenti dan joinlah mereka. Kata sahabat Nabi, apa majlis zikrullah ini wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, majlis zikrullah ini adalah majlis taman daripada taman-taman syurga. Macam mana majlis taman syurga itu wahai Rasulullah? Majlis itu memperingati Allah, memperingati Rasulullah, memperingati hari kematian, mengingati syurga neraka, ingat pada kiamat, untuk kembali ia mendekati hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hari ni tuan-tuan, zaman kita zaman diganggu gugat. Guru kita yang mulia pergi ke Peralih, Ustaz Wadi Anwar, bukan masuk masjid pun tuan-tuan, pergi di tanah persendirian Matin. Malam ni seorang lagi pula pergi, Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Saya tak tahulah apa dia nakkan buat lagi. Bukan dia ajak orang buat sesat pun tuan-tuan, tapi orang hari ni dia tak senang dengan majlis ilmu yang ramai orang. Dia takut bila datang alim ulama mengajak kebenaran, dia jadi seraya. Ingat tuan-tuan, yang tak suka dengan majlis ilmu ni antaranya iblis. Iblis dia tak mau. Dia sebut ke Allah Ta'ala, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis kata apa? Wahai Tuhan, aku akan sesatkan manusia ini dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Aku takkan biarkan mereka ini jadi golongan yang bersyukur pada Engkau, wahai Allah. Itu dia iblis. Iblis kerja sekat ni. Dia tak suka orang ramai faham agama ni. Dia jadi benci. Allah sebut dalam surah Ghafir pula, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirah hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya pesan Allah Ta'ala, kehidupan ini hanyalah kesenangan yang sementara, dan ingatlah sesungguhnya akhirat itu negeri tempat yang kekal abadi selama-lamanya. Saya nak tanya tuan-tuan yang hadir malam ni, siapa yang nak duduk di dunia selama-lamanya yang Allah izin? Tak ada siapa yang Allah izin. Sampai satu masa, qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ayat ni tuan-tuan, saya teringat lagi sahabat saya pernah cerita, pernah baca ayat ni. Almarhum Ustaz Murtada Yusuf, dia pernah bahas ayat ni. Dia kata sampai satu masa, katakanlah wahai Muhammad, aku hantar malaikat maut ini jadi wakil aku. Nyawa kita dicabut oleh malaikatul maut. Bukan Allah sendiri mai, Allah hantar wakil. Sama macam kita hari ini yang mengajakkan kita agama, Rasulullah wakil Allah. Allah hantar malaikat ambil nyawa kita. Thumma ilaihi turja'un. Malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian akan balik semua pada Allah Ta'ala. Tak ada hak kekal. Saya ingat tarikh 3 hari bulan Januari 2018, aku balik musafir ke bumi Pekanbaru, Riau, Indonesia. Cadang asal tu Ustaz Wadi minta Ustaz Murtada cari siapa yang boleh tolong bawa kita rombongan nak ziarah Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad ni Pekanbaru, Riau. Riau ni kalau kita katalah di Thailand ni dia macam tani, dia Melayu. Kalau alik petani kita, dia bunyi alik Kelantan. Mari siapa ni? Bang, nasi sa bang. Dia je alik-alik nak pergi sana tani. Pergi kedai Thailand itu kita cakap tani ya. Suka orang dia. Oh mari air melu asa. Saing kita dia kata. Molek dia suka kita. Pergi belah Pekanbaru, dia bunyi Melayu Riau. Bunyi dia alik Johor. Kamu nak ke mana? Buat apa? Itu cara dia. Kami nak pergi ziarah Ustaz Abdul Somad. Belilah tiket. Ustaz Murtada ajak saya. Pasal saya ni di Pekanbaru ni kira-kira dekat-dekat 10 tahun lah. Duk ulang alik. Lah pun duk ulang alik pergi lagi. Minggu depan hari Ahad pergi pula Pekanbaru. Mengaji lagi tuan-tuan. Saya ni bukan cerdik mana pun.
mengaji. Pasal mengaji ni penting dalam hidup kita. Kalau boleh nak mati sama ada tengah mengaji ataupun tengah mengajar. Dua ni nak mati. Saya pergi mengaji hari ni, antara salah seorang rakan sekelas dengan saya, Ustaz Salahuddin Nasir, abang kepada Ustaz Halim Nasir kita. Abang dia umur 64, mengaji lagi, buat PhD. Nak tuan doa lah. Ustaz Ahmad Duzuki turut bersama, Ustaz Mukhtar Senik turut bersama pimpinan alim ulama. Mereka duduk, mereka nak ambil title yang orang hari ni duk bangga. Sebab tu Ustaz Wadi orang tak peduli, dia pergi peralih. Pasal mereka percaya kat doktor-doktor mereka ni. Mereka berminat dengan DR-DR yang ada wakil daripada 3 orang tu. Jadi balik pada ziarah Pekanbaru, tak sempat jumpa Ustaz Abdul Samad. Dia pergi umrah. Jadi kami ni ronda lah sampai ke Bukit Tinggi, tempat kelahiran Buya Hamka. Tuan-tuan mengenal lah Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Pergi ziarah di kampungnya, Danau Maninjau, tempat kelahirannya. Jumpa dengan ahli cucu cicit Buya Hamka, cerita macam mana kisah Buya Hamka. Seronok perjalanan ni. Tapi tak sangka tuan-tuan, rupa-rupanya perjalanan itu adalah musafir terakhir arwah Ustaz Murtaza. Bila disebut tentang usia tuan-tuan, mati hari ni dia tak kenal usia. Orang muda Allah bagi mati, sihat duk elok-elok, mati dengan kemalangan. Tu cara orang muda. Kita yang ada usia, Allah uji dengan kesakitan sedikit, Allah ujilah sedikit sebanyak, mati dengan cara tua kita. Yang pastinya dunia ni tuan-tuan, semua akan tinggal yang belakang. Mau tak mau, sedia tak sedia, saya mati, tuan-tuan pun mati. Persoalannya sejauh mana persiapan kita nak mati besok lusa tuan-tuan. Nabi sebut orang yang cerdik itu adalah orang yang sentiasa ingat akan mati dan orang yang sentiasa bersiap-siap bekalan untuk kematiannya. Jadi kalau cerita bab mati, orang tak suka, kacau tuan-tuan. Nak jemput khotib jemputan di Penang pun tak boleh. Ni saya bercakap terah ni tani sebab Kedah tuan-tuan. Duduk di Penang tak lagi di pemain tangkap terus ya. Dengan buat pasal. Tapi ni buat live pun serupa. Balik lagi sampai tang sepadan tu bertahan. Tapi tak apalah, kalau kami cakap kebenaran pun hampa nak buat, tak ada masalah. Saya ni nak kata takut tak takut tuan-tuan, tu guru saya, tu guru Tuan Ustaz Siddiq Nur, mengaji dengan dia lama. Dia masuk SA 5 tahun, takkan nak murid tak mau teringin kot. Tu guru kita ni berjuang sampai hari ni tuan-tuan, tak larat ni duk ketuk meja lagi, siap bawa spotlight sendiri. Tu guru Ustaz Siddiq Nur bawa spotlight, meja tang tu, tak cukup dengan lampu masjid, lampu dia lagi, buat kerja tak berhenti. Tu pasal apa tuan-tuan? Saya pernah satu hari tanya Ustaz Siddiq Nur, pasal apa Ustaz rajin pergi mana-mana duk pakai jubah putih ya? Kami yang muda-muda ni tuan-tuan pun faham ni lah. Ustaz mai di sini bukan putih belaka, saya dia mai color pink pun ada. Kadang-kadang pun kejut Ustaz pakai baju pink pun ada juga, biasalah. Buat macam mana tukang jahit dia terima aja, hamai kalau apa aku jahit belaka. Tambahlah baju raya, orang lelaki pun pink dah, biasalah lah ni trend. Buat macam mana. Tapi yang saya pelik dari dulu saya duk mengaji dengan dia sampai lah ni duk jubah putih lah. Saya nak tahu rahsia apa tu pakai. Dia kata macam ni Ustaz, senang. Mana nak tahu pakai jubah putih siap-siap kut mati. Senang dia kata. Siap-siap teringat nak mati dah. Pakai putih tu sebenarnya tanda duk teringat dah kain kapan tu kalau putih juga. Besok mati putih, ni lah aku punya pakaian. Tu teringat mati tuan-tuan. Kalau orang alim macam tu hampa nak kacau, aku tak tahulah apa nak jadi lagi. Hampa nak siapa bercakap? Hampa nak orang politik yang jahil belaka bercakap untuk agama. Orang alim yang ilmu mereka ini jelas
bersama dengan para guru mereka pun kita tak mau ambil. Ni jadi satu masalah. Kalau anak cucu cicit kita besok, kalau kita hari ni tak berusaha untuk al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, letakkan Islam di tempat yang paling tinggi, tak ada yang layak selain daripada Islam. Kalau duk elok-elok berkawan dengan orang Islam, pergi cari kawan dengan kawan orang kafir, ni pelik juga ni. Pelik lah bagi saya, pelik lah. Duk elok-elok zikir sama-sama. Mai kawan tu kata, jom kita lepak uptown lah. Kita pun pergi lepak. Tak mau dah nak duduk dengan kita ni. Hak duk cerita bab agama ni, kita bagi tahu dah, orang yang bersalah di dunia tetap dihukum dengan cara dunia. Tak lepas di dunia, di akhirat pula. Tapi tak mau dengar, tak apa, kami nak duduk juga dengan orang bersalah dunia. Walaupun tak ada masalah jadi dah hari ni. Nasib tuan-tuan bagi saya jemput malam ni, tajuk tak bagi khas. Dia lepas datang mana pun. Sebab ni peringat nak panggil buh tajuk siap-siap. Kok lah nak buh kata alam barzah, cerita alam barzah belaka. Kok cerita poligami, tajuk poligami saja. Kan susah pun. Duk fikir juga. Kulim ni baru-baru ni boleh tahan juga. Majoriti pun tinggi. Tempat dia. Saya tak tahulah tempat saya pergi di Kulim ni, Keladi, Sungai Seluang, Angsana sekali-sekali, Selasih sekali-sekali. Takatlah pi semua clear belaka. Takkan tengah ni tak clear aku, clear aku. Clear tak clear pun kena clear lah. Allah. Nah. Satu hari baginda Nabi SAW meriwayatkan, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, Nabi sebut, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan bagi sabut. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Allah akan bagi cerai-berai, kemudian Allah menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya dan tidak dapat dunia kecuali ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Orang yang nak dunia ni tuan-tuan, tujuan dia hidup ni dunia, Allah bagi cerai-berai. Lah ni pun kita duk nampak dah, dunia yang orang rebut tu memang duk pecah belah dah. Pecah belah dah. Tuan-tuan tengok di Perlis cukup lah. Apa nak sangka ayah anda kawasan Perlis tak mau duduk dengan mereka dah, lari main duduk dengan kita. Tuan-tuan kalau belajar dalam satu surah yang berdekatan, satu surah nama dia surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Satu lagi surah Tabbat yada abi lahabin wa tab. Susunan dalam Quran idza jaa dulu, tapi kemudian baru Tabbat yada. Kalau tuan-tuan belajar sirah betul-betul, sebenarnya Tabbat dulu baru mai idza jaa. Berapa lama tuan-tuan Tabbat? 53 tahun Nabi di Mekah dengan Abu Lahab dan sebagainya. 53 tahun Nabi buat kerja dakwah di Mekah. Tabbat sejada. Penat tak zaman Tabbat ni? Penat. Ni kira malam ni lepas orang kata apa, pendam. Saya duk pendam lepas di Kedah. Di Penang boleh juga, tapi nak tengok juga puak ni kan kira lah SB berlambak lah ni. Orang tak mengajak lagi pun dah suruh cancel. Hak tengah mengajak, silap-silap boleh halau gitu ya. Kan buat main tu. Dan ni bodoh kalut lah ni. Lihat pi. Sebut katanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tabbat yada ketika Nabi tu 53 tahun baru mai idza jaa nasrullahi wal fath. Tuan Guru Hashim Jassim
cerita dalam satu pertemuan. Dia kata dulu ni dia dengan bekas Menteri Besar Perlis, tuan-tuan mengenal tak sebut nama. Kalau siapa duk lepak dengan Turu Hashim Yassin je, kena tukar daripada pejabat ni pergi pejabat hajuh sikit, kena macam-macam. Tu zaman tabbat siadah. Tapi Allah tu maha hebat. Allah bagi dah di Perlis tu idza jaa nasrullah. Akhirnya Allah bagi. Di Kedah ni mudah-mudahan idza jaa nasrullah ini berkekalan. Dan kena jaga ni di Kedah ni. Sebab orang Kapiak hari ni, puak-puak ni hari ni, mereka sedang mengatur perjalanan plan nak ambil tanah Kedah sikit demi sedikit. Kita orang Melayu Islam ni jaga bagi elok. Di Penang habis lah. Kawan-kawan di Penang kita tu semua kat sewa belakang dah. Tak ada hak nyeri dah. Habis. Kalau kita duk biar laluan macam tu, kita teruk. Besok ni merempat belakang. Anak cucu cicit kita pakat duk sewa sampai mati. Pasal apa? Kita kalah. Sebab tu kita ni kena pertahankan izaja. Dan Tok Guru pernah sebut di Perlis, Ustaz Hashim Yassin kata, idza jaa nasrullah ini tak mustahil akan berlaku di Pulau Pinang. Idza jaa nasrullah, tak mustahil. Sebab perjalanan dunia ni, kata Nabi SAW, orang yang nak tujuan dia dunia ni, hidup dia ni tujuan dunia, Allah akan pecah belah, cerai berai habis. Allah bagi kefakiran di kedua pelupuk mata. Allah tidak dapat disebutkan di sini, dan tidak dapat dunia mereka ini kecuali dengan yang telah didatangkan baginya. Dan kata Nabi SAW, wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atazhu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa, kata Nabi, yang akhirat tujuannya hidup ni, Allah kumpul urusannya, jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia datang dalam hina pada dirinya. Allahu Rabbi. Jadi kita jangan duk digan dunia kan. Cari akhirat. Dunia ni datang dalam keadaan hina. Dia mai kat kita. Kita tak ada sangat pun berhajat dengan perkara tersebut, tapi dia duk mai. Satu hari pernah datang wartawan kepada almarhum Tuan Guru Ni' Abdul Aziz Ni'mat. Tanya kepada Ni' Aziz, Ayah Zik, bahasa panggilan manja mereka di sana tu Ayah Zik. Ambo nak tanya ke Ayah Zik ni, duk tengok Ayah Zik gi mari dengan pegai jawatan hak ni, jawatan hak tu, menteri besar hak ni pegai, banyak jawatan tu Ayah Zik pegai. Ayah Zik tak penat ke? Tanya wartawan ni pada Tok Guru. Ayah Zik tak penat ke? Dan Ayah Zik tak rehat ke? Tanya pada Tok Guru. Tok Guru jawab mudah je. Ambo tak serehat di dunia ni. Hamba nak rehat pun hamba masuklah kubur nanti. Allahu Rabbi. Dunia ni bukan tempat nak berehat. Dunia ni bukan tempat kita nak seronok. Dunia ni kita nak fikirkan macam mana selamat dak kita nanti. Yang pertama sekali tuan-tuan, kita akan tempuh saat sakaratul maut. Mudah tak mati kita nak mengucap la ilaha illallah? Mudah tak kita mati, malaikat yang datang ambil nyawa kita dalam keadaan belayan yang lembut? Ataupun kematian kita diseksa, mati yang payah nak mengucap, mati yang payah nak diterima oleh malaikat yang datang kepadanya. Hak ni kita fikir dulu. Berapa banyak sangat dunia hari ni tuan-tuan. Allah Ta'ala ni tak pernah rugi langsung dunia yang kita ambil. Bahkan disebut dalam riwayat, paling miskin di dalam syurga Allah Ta'ala nanti di akhirat, sekurang-kurangnya 7 kali dunia dan isinya. Orang yang paling miskin di dalam syurga Allah. Bayang tengok tuan-tuan, kita nak dapat dunia hari ni, banyak tu kita berebut sampai tinggal. Hari ni cukup kita katakan hari ni. Kemarin sibuk dengan jamuan raya lah ni tak? Makan hak tengah hari tadi ni, belahak dak lagi ni saya ni.
Nak belahak tak lepas. Sengkak. Tak tahu nak makan pun, tak tahu sampai ke malam. Semalam sampai ke tengah malam jamuan raya. Kita pula main duduk, main letak. Main habis, main angkat pinggan lama, buh pinggan baru. Jenuh duduk suap kita pun. Tutak. Pening kepala. Fikir tadi kalau aku main naik kereta seorang-seorang lagi dengan jam pula, lagi mengantuk pula, tu main berderah naik motor. Tak dan jauh sampai Tasik Keluguk hujan. Motor untung tang lain, rugi tang lain, kereta untung tang lain, rugi tang lain. Duk fikir dua tadi. Naik kereta sampai lambat. Mengantuk, aircon sejuk. Sat lagi, mic sat lagi, tak larat. Naik motor cergas sikit, menyelip, kena hujan, kena berhenti. Buh jaket sikit sampai kulin tak hujan pula. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, Nabi sebut kepada kita orang yang tujuannya akhirat, dunia ni mai pada dia dalam keadaan hina. Sahabat Nabi SAW, mereka yang berada tuan-tuan di dalam Masjid Nabawi, mereka yang tak fikirkan sedikit pun dunia bagi mereka. Dunia tu datang pada mereka. Tuan-tuan, tak maukah Allah Ta'ala janjikan syurga, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun min Allah. Lupakah kita tuan-tuan, Ramadan hari itu kita sibuk nak cari la'allakum tattaqun? Lupakah kita? Allah sebut dalam Quran, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, orang yang bertakwa ini Allah bagi pada mereka jannatun tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir pada bawahnya itu sungai-sungai yang indah. Hari ni kita duk kelang kabut, pergi beli yang tu, beli yang ni, akuarium nak bagi nampak cantik rumah kita. Ada orang pacak bata 2-3 kaki, 2-3 bata, beli pula. Bubuhlah kerak-kerak botol apa-apa ke, batu buat ayak tu terjun turun neri. Buh batu-batu putih sikit, kira keluar rumah ni cantik lah. Tu dunia sikit lah. Nak cantik, seronok sikit, nu pergi terbang nu ke pulau Mabul di Sempurna Sabah. Di Mabul ni satu malam 1,000, 2,000. Nak banyak mana? Tidur ni kaca bawah. Laut cantik. Ni sebut tahun ni bagi laluan dulu untuk azan isyak. Okey, baik, kita bagi laluan dulu. Boleh nak bagi laluan, ikut SOP dia lah.
حي على الفلاح حي على الفلاح Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah taala hantar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan adalah untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi wafat, Allah tinggalkan kita al-ulama'u warathatul anbiya. Supaya apa? Supaya kita masih berterus menyambung, mendekati kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana mengajak pada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita nak selamat di akhirat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang tu dia akan bersama dengan orang yang dia kasih. Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama, dibangkitkan nanti dengan orang yang kamu kasih. Kalau dunia hari ini kita kasihkan dengan orang-orang politik, bangkit dengan politik. Kalau kita kasih dengan orang alim, al-ulama, bangkit besok dengan orang alim. Dan orang alim ni tuan-tuan, jalurnya, sambungannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua ni tidak lain tidak bukan menginginkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin hari ni tuan-tuan, kalau kita nak dapat cinta tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak kenal Nabi. Disebut kata ulama, antara cara kita nak kenal Nabi, kita kena cuba, paling kurangnya tuan-tuan, kita cuba mengkaji seorang sahabat Nabi, cara dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat nanti cara macam mana dia nak cinta Nabi. Contoh, saya ambil contoh, kalau Anas bin Malik, beliau sempat dengan Nabi 10 tahun di Madinah. Macam mana cara dia cinta dengan Nabi? Dia khidmat penuh dengan Nabi, sentiasa bantu Nabi, sentiasa dia ini. Kalau hari ni tuan-tuan Nabi dah wafat, kita cuba pula hari ni macam mana kita nak berkhidmat dengan para alim ulama. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira saya pun nak kena berhenti jugalah. Naknya kan nak nasihat ni, suara duk serak gini. Dia pun kata suara-suara ala Ramli Sarif, buat serak tak habis. Dia pun kata suara macam apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam-macam saya tak ingatlah kalau duk sebut. Tapi suara ni pun Allah bagi. Kalau ikut tak larat tuan-tuan, bak terang tadi sebelum mai tadi ni duk fikir dua ya, aku nak mai ke tak, larat tak larat. Tu yang ambil juga kunci motor, start kunci motor, naik motor. Kalau naik kereta tak larat lah. Pasal kereta ni payah tuan-tuan, ada masa dia gagah, ada masa dia lemah. Pasal apa? Dia nak kena jaga kiri kanan. Kalau motor dia jaga dia ya, steering tang tu ya.
Kalau kita dah jadi direbok orang sebelah tak ada pun, nak kena fikir juga, kena bagi lepas sebelah ke. Kalau mutu kelepahan cukup ah. Jadi apa pun tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kat kita, dunia ini adalah kesenangan yang sementara. Jadi yang benar-benar kesenangan itu, kata Ibnu Rajab Hambali, orang yang bahagia, orang yang senang menang, iaitu orang yang apabila kakinya melangkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Jadi kita hari ini dunia kita jaga untuk Islam. Dan target kita kalau boleh kita mati besok ni, kurang-kurangnya anak cucu cicit kita ni selamat dengan Islam. Jangan kita biarkan golongan-golongan anti-Islam ni mereka berani nak memecah belahkan kita. Jadi tuan-tuan yang boleh main masjid ni, tuan jagalah masjid bagi elok. Saya nak tutup dengan beberapa perkara sahaja. Antara benda yang kita nak jaga, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, antara benda yang kita nak jaga, bebaskan diri kita daripada iblis, ada 3 benda. Yang pertamanya, nak bebas dari iblis ni, hasutan dia ni, yang pertamanya masjid. Masjid ni tuan-tuan kena main ni, kena main kerak. Kata guru kami Dr. Hidayatullah, seseorang yang Muslim, dia tak datang ke masjid, rumah tersebut orang Islam ramai, tapi tak ada yang main masjid, rumah itu tak menyambung dengan masjid, maka rumah itu tidak ada kebaikan. Jadi tuan-tuan kena pastikan ahli rumah, termasuklah kita ni, kena main masjid, kena rajin sambung. Kalau tak, rumah tu tak ada rahmat Allah, dia terputus dengan masjid. Yang kedua, nak bebas dari iblis, yakni kena berzikir. Antaranya zikrullah itu majlis ilmu, kena duduk bagi faham agama, bagi elok, bagi kuat iman kita ni, baru kita yakin Allah. Yang ketiga, nak bebas dari iblis, kena baca Al-Quran. Bulan Ramadan khatam banyak tak tuan-tuan? Banyak kali kan? Hari ni jangan tinggal langsung. Ada orang tuan-tuan sampai hari ni tak buka-buka lagi, tak ada buka. Dia baca Quran masa tadarus, Quran dia habis tadarus, dia bagi Quran baru, Quran tu tak koyak lagi, tak baca lagi, masa tak berminat nak baca lagi. Bila nak buka pula tahun depan, Ramadan depan. Kalau bulan Ramadan banyak baca Quran, keluar Ramadan tiap-tiap hari kena baca Quran. Tak boleh banyak tuan-tuan, paling kurang semuka sehari. Kalau boleh Al-Quran ini tuan-tuan, jangan bagi lebih 3 hari tanpa baca Quran. Takut nanti tak ada cahaya dalam hidup. Tak boleh baca Quran, jangan bagi lebih 3 hari tanpa mendengar Al-Quran telinga ni. Tak boleh dengar, tak boleh baca Ustaz, pekak, bisu. Jangan bagi lebih pada 3 hari tanpa kalian melihat Al-Quran, tengok Quran, buka Quran tengok. Nak baca tak boleh, nak dengar tak ada orang baca pun tak dengar apa Al-Quran. Kemudian nak bebaskan diri kita, kata Sayyidina Ali, daripada hawa nafsu. Lah ni kita dah mula dah tuan-tuan dah. Nafsu kita ni membiak-biak dengan syaitan, mungkin kuat dah lah ni. Ambil jamuan raya, balah nasi berlambak. Saya pergi bihun sup pun kutip, mi kuah pun kutip, laksa pun kutip, pun balik pun kutip, lah kali nasi buang. Nafsu lah tu, keinginan lebih. Beratok punya lama, ambil sate minta lebih, nak 3 cawan belia. Set lagi kena nasi, sate pun tak pandang dah. Jaga tuan-tuan. Nak bebas dari nafsu, yang pertamanya abid, yakni banyak ibadat. Banyak ibadat menghalang kita dari ikut hawa nafsu. Yang kedua zahid, yakni zuhud, kena banyak hidup zuhud. Ambil padan-padan kita nak makan dah lah. Nah,
Zuhud ni kata ulama bukan mesti pakai pakaian buruk, kereta buruk, motor buruk, bukan. Zuhud itu guna barang dunia itu hanya untuk akhirat sahaja. Maksudnya kalau dia kaya untuk akhirat, dibiar kekal kaya. Kalau kereta dia mahal, boleh pergi masjid, boleh pergi mengaji, tu guru-guru jauh-jauh pun boleh pergi. Dengar kata tu guru mana PKL pun start kereta PKL, kereta mewah tapi boleh buat kerja untuk akhirat. Itu zuhud. Yang tak zuhudnya ada tapi simpan buat menayang. Zuhud ni kena faham lagi elok, dia boleh guna barang dunia tu, tak kira lah barang mahal ke apa-apa, semua tu boleh guna untuk akhirat dia. Dia himpun mahal, orang lain himpun mahal lah. Abah nak buat rakam-rakam ni kali beli hak 800, abah nak kena beli hak mahal. Ada setengah tu hak rakam-rakam kuliah tu harga tu 8,000. iPhone 14 apa tu mau harga mau cekek darah belaka. Tapi tak apa, kalau hang guna mahal tu, hang duk buat live, hang duk bantu sebab dakwah, ni zuhud untuk sesuai. Payah juga tuan-tuan, beli handphone hak 500, lepas tu kamera pun tak apa nak clear, duk rakam orang buat maki ya. Apa dia hang rakam tak clear, buat macam mana? Handphone ku 500, dia kata hang beli hak 5,000 nak nampak jerawat lubang hidung ustaz. Senang lagi kami nak tangkap dia orang mana. Contohlah. Kan? Zuhud ni ambil dunia sesuai untuk akhirat. Itu tuan-tuan nilai lah. Ya, jangan ambil dunia ni tak guna untuk akhirat, itu jadi hawa nafsu. Kemudian disebutkan yang ketiga itu bebas dari hawa nafsu, aghniya. Kekayaan. Aghniya wa nahnu aghniya. Dalam Quran disebut dan kamilah yang kaya. Hawa nafsu ni kita kena bebas kita ni daripada kekayaan. Takut-takut nanti kita terbawa dengan nafsu kita. Tak cukup hari ni tuan, orang hari ni kaya. Dalam kitab sebut dia takkan pernah puas dengan kaya dia. Macam mana tuan-tuan kenal Qarun, sampai tenggelam lah semua. Dah ada dah, tapi sombong akhirnya tenggelam. Kemudian yang terakhirnya nak bebas diri kita dari cengkaman nikmat. Kita hari ni Allah bagi nikmat, nak bebas dari cengkaman nikmat Allah bagi ni. Antara bendanya yang pertama sekali kena tengok pada cengkaman yang pertama pada pangkat. Jaga nikmat tu, ada orang terikat terus dengan pangkat tu, dia ligan pangkat dia setiap masa. Dia tak kira dah. Kawan duk biasa menang, tiba-tiba kalah, setiap nak menang lagi. Buat macam mana? Lompat pergi geng grup menang, jadi menang. Dia kalah. Penin buat macam mana nak lagi nama aku bagus juga. Dia buat kata mai kami jadi elok balik. Dapat juga. Pelik tak? Orang kalah boleh menang, orang menang boleh kalah. Penin juga lah. Tapi tak apalah, itu corak dunia, kita redha. Yang kedua pada harta. Nikmat harta ni jangan duk cengkam sangat ni. Semua benda ni akan lepas belaka. Hari ni ada kat kita, kita lepas. Pasal semua benda ni akan dipertanggungjawabkan. Jadi JK masjid pun jangan duk sayang nak duit. Kan? Nak buat majlis-majlis agama, janganlah duk panggil ustaz tu mahal sangat. Nak panggil saya banyak ni mai. Bayar 100 setengah banyak ni ya. Nak bagi orang ramai sikit kena panggil nama besar sikit. Panggil sak sikit kena lebih sikit, tangan nak berkata pergi. Nak tarik orang ni kena banyak cara. Kita kata kena buat benda ni, jangan rugi. Ada setengah tempat tu tak bagi buat forum, pasal satu malam cerah 3 orang. Dia kira dalam bab agama. Nah, jaga harta ni kan kita punya. Kita Allah milik Allah Ta'ala. Kemudian jangan cengkam yang katanya Sayyidina Ali, cengkaman nikmat itu antaranya anak-anak kita.
Allah bagi kat kita ni anak-anak, jangan kita terlalu cengkam sangat nikmat anak tu sampai payah nak buat ibadat pada Allah. Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf banyak-banyak. Tinggi bahasa, tinggi suara, terkasak bahasa. Anda ada yang terasa itu padan muka. Kalau yang tak terasa tu baguslah, maknanya kental. Bukan apa tuan-tuan, kita mengaji macam tu lah. Tuan-tuan guru kita ajak kita, bukan main untuk selesa, main biar balik tu berasa. Berasa tu bukan geram tak. Berasa kita tu berasa aku ni banyak kurang lagi, banyak silap lagi. Termasuklah saya pun banyak benda kurang lagi. Nak boleh istiqamah tahajud tuan-tuan, ingat senang ke Syawal ni? Ramadan senang je tahajud tiap pagi pasal bangun subuh. Lah tahajud pun kita tak buat dah. Kan? Puasa sunat, tanya berapa hari lagi? Duk 6 hari tu. Memang 6 hari pun Syawal pun. Duk kata berapa hari lagi? Aku tak banyak 6 lah. Memang 6 pun nak berapa lagi? Kan? Ada balance lagi 13 hari lagi lah. Ada lagi 12 hari gitulah. Tuan-tuan ketiak lah ke mana pun. Saya satu je fikir tuan-tuan, kalau benda baik tu mai kat kita, kita biar. Belum tentu dia mai lagi. Syawal ni belum tentu akan jumpa lagi tahun depan. Kan Nabi sebut siapa puasa Ramadan sebulan, sambung nak macam puasa setahun. Belum tentu lagi kita akan jumpa Syawal akan datang. Jadi berusahalah. Saya sendiri pun duk tak kepala kat ni, duk di ujung tanduk kat ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tinggal 6, saya tinggal 5. Kira bagus sikit lah. Satu orang duk tu pun puas kilah buat aku mana datang. Baru ni jumpa Ustaz Alim nasihat jamuan raya. Dia kata kita ni tak payah saya. Dah ustaz-ustaz orang panggil. Nak ambil macam Syawal kedua terus balas sampai Syawal 7 memang payah. Jadi dia kata macam mana? Kita tengok ujung-ujung mengendak biar. Jangan terlepas sudah. Dia kata tu penting, nak terlepas tu seriap. Jadi tuan-tuan, malam ni mudah-mudahan saya doakan paling tidak pun tuan-tuan, kebaikan yang ada pada Ramadan dahulu tuan-tuan boleh kekalkan sabar sedikit. Qurannya, sedekahnya, solat malamnya, puasanya. Jangan tinggal terus. Sebab kita bukan jadi hamba Ramadan, kita hamba Allah selama-lamanya. Sekira sekadar itu sahaja. Yang terakhir sekali tuan-tuan, tuan keluar nanti di masjid, keluar masjid nanti ada 2 tabung yang saya bawa bersama dengan pamphlet, ada flyersnya. Sedikit mencari dana untuk madrasah tahfiz Darul Hasanah di Sandakan, Sabah. Tuan tengok tang tu nanti ada 2 muka, satu muka saya, satu muka sahabat saya duduk di Sabah. Jadi pelajar kami ni tak ramai, adalah 100 orang lebih sikit. Pengajian kami ni tak mengambil yuran, biaya tak ada pakai, semua mengaji secara percuma. Jadi di Sabah ni tuan-tuan, sedikitlah pengalaman cerita kat tuan-tuan. Saya pernah masuk pedalaman Sabah. Tengah hari depa jamu kita ni, semua kuih tu dia buat bujuk, dia buat petak, dia buat pak sagi, dia buat semua rasa seorang sikit, semua made in ubi kayu belakang. Jadi orang Sabah ni susah. Tu imam mati seorang, tak semayang terus. Dia pernah editor imam payah. Kita tanya mereka di pedalaman, kamu sudah lama kah tidak solat? Sudah lama Pak Ustaz? Bila? Kemarin tu imam mati sudah 5 tahun Ustaz. Oh dia tu imam mati tak semayang terus kampung. Satu kampung ni tuan-tuan, murtad habis, tinggal satu keluarga ya. Semayang pun dalam rumah sembunyi-sembunyi. Mai seorang anak muda kat kawan saya tanya, Ustaz kenal tak orang itu Ustaz? Ada seorang lintas depan dia. Ustaz tu kata, aku tak kenal dia. Siapa dia? Orang Sabah ni cakap aku ni biasalah. Aku tak kenal aku tu biasalah. Aku tak kenal bah siapa dia. Kenapa? Ustaz tak kenal bah dia tu orang hebat tu. Apa hebat dia? Aku tak tahu apa hebat dia. Aku tak nampak pun hebat dia. Dia tu Ustaz sudah 15 kali bah Ustaz murtad Ustaz. Kau baru berapa kali? Baru 7 Ustaz. Oh, murtad 7 kali baru kau waktu 14, 15.
Jadi di sana ni kita fikir balik, kalau nak ambil duit yuran pun takat duk cari ubi kayu 100 je nak hutang. Jadi usaha fikir punya fikir mengekalkanlah. Hari ni operasi lebih kurang 8 tahun dah berjalan dengan lancar dengan izin Allah. Orang nak marah ke, nak marah tak marah ikut suka. Kita fikir macam mana nasib saudara kita Islam di sana. Tu imam mati seorang tuan-tuan, tak semayang terus. Jadi kita ambil pelajar-pelajar ni, besok mereka lah balik jadi imam di kampung mereka, mereka lah pendakwah, mereka lah semua. Alhamdulillah pelajar kami dah Al-Hafiz ramai dengan izin Allah. Ramadan baru ni pun banyak orang tak bantuan. Alhamdulillah. Jadi saya yakin Allah tu dia hantar bantuan daripada hamba-hambanya yang betul-betul teringat bukan nak bawa mati. Allah yang gerak hati, bukan saya yang menggerakkan hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan merasa duit tak bawa, tak ada masalah, tuan-tuan doakan. Tuan-tuan ambil pamphlet tu nanti, tuan-tuan balik, boleh pakai. Tiap kali nak pergi transfer di bank, kalau nombor akaun tuan-tuan tak betul, nombor akaun tuan tu ada, tang tu dulu. Lepas tu mesej kat saya, Ustaz, saya simpan dulu Ustaz 10,000 kat Ustaz, memang tak betul balik, minta maaf. Hang kena niat lillahi ta'ala. Mana nak tahu kau tuan-tuan duit banyak, bank tak terima dah, nombor akaun tuan-tuan tak lipi dah. Try tengok nombor akaun dalam pamphlet tu, tiba-tiba dia terima banyak, lagi. Dia kata masih menerima. Jadi insya-Allah lah itulah tabung saya bawa, ada pamphlet, sebar-sebarlah kebaikan. Mana nak tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Sabah boleh pergi ziarah, duduk di Sandakan. Saya ni duduk di sini cari dana setiap malam, hantar bil. Ada banyak mana. Kalau bulan Ramadan laju tuan-tuan, semalam kadang boleh 800 ribu, lah ni nak buat 80 pun pada. Tengok kawan tu atas bawah, RM8 lah. Malam RM8 dah tak apalah buat macam mana. Memang saya sebut dah, kalau Ramadan hari tu, sahabat saya cerita, tiap-tiap hari 1,000 dia dapat, 1,500. Lepas masuk 1 Syawal dia 50 pun bayar. Tapi itu hakikat dia tuan-tuan, kita dah mula kembali kepada jalan lama kita balik. Jadi insya-Allah sekadar itu sahaja. Yang baik semua daripada Allah, yang lemah yang kurang, kelemahan saya sendiri, hakikat semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf pada AJK yang ada pada malam ni, seandainya salah silap saya hadir, ada yang tak betul ke apa, minta maaf banyak. InsyaAllah ada rezeki umur panjang, kita jumpa pula jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، إلهام الملائكة المقربين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تسبح كفارة سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.